Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimanakah perjalanan manusia daripada alam dunia pergi ke alam barzakh. Siapakah yang akan menarik roh manusia dan siapakah yang akan bawa roh manusia bila mana roh dan jasad sudah pun terpisah. Dan apakah yang berlaku kepada roh yang baik dan apa yang berlaku kepada roh yang jahat. Itu yang saya akan kongsikan kepada anda pada hari ini. Okay, jom. Jadi pernah satu hari berlaku kepada Imam Hasan Al-Basri, yang mana satu hari Imam Hasan Al-Basri dalam satu perjalanan, bila mana dia melalui satu perjalanan and then kemudian dia mendapati ada satu kampung, ada satu rumah yang kebanyakan dalam kalangan mereka sedang menangis. Bila mana dalam keadaan macam tu, maka Imam Hasan Al-Basri terus pergi jumpa mereka dan tanya kepada mereka, apa yang menyebabkan kalian ni menangis? Dan orang setempat tu jawab, kerana ada kematian dalam keluarga mereka. Dan kata Imam Hasan Al-Basri, subhanallah, sepatutnya mereka inilah yang menangis mengenangkan nasib mereka. Menangis mengenangkan nasib mereka, bagaimanakah nasib mereka, kerana ahli keluarga mereka yang dah mati. Mereka telah pun melalui 3 perkara ni, yang mana 3 perkara ni sangat besar yang kita belum lagi lalui. Dan yang pertama daripada 3 tadi, kata Imam Hasan Al-Basri, yang pertama adalah setiap dari kita wajib melihat wajah Malikul Maut. Yang kedua, ahli keluarga mereka yang dah pun mati, mereka sudah pun merasai akan kesakitan mati. Dan yang ketiga, kedudukan ataupun bila mana mereka melihat wajah Malikul Maut, ketika itulah manusia sudah pun mengetahui ataupun sudah boleh agak adakah dia itu ahli syurga ataupun ahli neraka. Sebab itulah Nabi ketika mana Nabi solat, Nabi tak pernah tinggalkan doa ini. Ketika mana Nabi di tahiyat akhir, Nabi baca doa tahiyat akhir ataupun bacaan di tahiyat akhir, kemudian Nabi sambung dengan satu doa, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabin nar. Nabi sambung lagi, wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Itu yang doa Nabi yang Nabi tak pernah tinggal. Sebab itulah bila mana setiap orang dalam kalangan kita wajib akan didatangi oleh Malikul Maut. Setiap orang dalam kalangan kita yang bernyawa, tak kisahlah dia tu manusia, kencing ke, haiwan dan sebagainya, terutama manusia, bila mana mereka ada nyawa, bila mana mereka ada roh, mereka lah akan didatangi oleh Malikul Maut dan kita akan melihat wajah Malikul Maut. Dan sebab itulah bila mana Malikul Maut datang kepada kita, ada 2 keadaan Malikul Maut. Dia akan menjemput orang beriman dan mereka akan merentap roh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah satu hari Nabi pernah duduk bersama dengan para sahabat yang dalam keadaan para sahabat tengah menggali kubur. Kerana pada masa tu ada kematian dalam kalangan para sahabat. Jadi bila mana para sahabat ada yang duduk menggali kubur, ada yang duduk tunggu Nabi. Sebab apa? Nabi tengah termenung pada masa tu. Nabi pegang satu ranting kayu, Nabi cocokkan dekat tanah. Sambil Nabi termenung senyap je. Para sahabat tak pernah mengganggu Nabi dalam keadaan Nabi demikian. Kerana para sahabat tahu, andai kata Nabi tengah termenung, mesti Nabi tengah menerima wahyu ataupun Nabi tengah fikirkan sesuatu. Dan ketika itu para sahabat tidak mengganggu Nabi. Maka Nabi termenung dan tak lama kemudian Nabi mendongak kepala ke atas sambil Nabi bagi tahu kepada para sahabat, wahai para sahabat, berdoalah kalian kepada Allah supaya dilindungi daripada azab kubur Allah Subhanahu Wa Taala. 3 kali Nabi pesan. 3 kali Nabi bagi tahu macam tu supaya doalah kepada Allah supaya lindung kalian daripada azab kubur Allah Subhanahu Wa Taala. 3 kali Nabi ucap demikian. Apa makna dia? Makna dia Allah telah menunjukkan kepada Nabi bagaimanakah periknya azab kubur Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Nabi menceritakan bila mana Allah memerintahkan Malikul Maut untuk pergi tarik nyawa si fulan bin si fulan. Ketika itulah Malikul Maut baru je tahu yang si fulan bin si fulan akan mati. Malikul Maut akan tahu bila orang mati pada hari yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila mana Allah memerintahkan Malikul Maut, wahai Malikul Maut, pergi jemput orang itu, pergi tarik roh orang itu. Maka ketika itulah Malikul Maut akan turun ke bumi. Dan kata Nabi SAW, Malikul Maut bila mana dia turun ke bumi untuk tarik nyawa si fulan bin si fulan, dia akan turun dengan 2 tim, 2 pasukan. Pasukan pertama adalah pasukan Malaikat Rahmat, yang mana pasukan Malaikat Rahmat akan ikut Malikul Maut untuk tarik, untuk jemput roh yang orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pasukan kedua Malikul Maut adalah pasukan Malaikat Azab, yang mana Malaikat Azab ni akan ikut Malikul Maut bila mana Malikul Maut nak turun ke bumi dan nak rentap roh orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata pada hari itu roh yang akan dijemput oleh Malikul Maut adalah orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kata Nabi, rupa paras Malikul Maut sangat berseri-seri pada masa itu.
kerana nak menjemput roh yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2-3 detik sebelum kematian seseorang, Allah akan memperlihatkan kepada mereka bagaimanakah wajah Malakul Maut, dan ketika itulah manusia boleh mengagak adakah dia orang beriman ataupun tidak beriman kepada Allah, adakah dia ahli syurga dan ataupun dia ahli neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata roh yang tadi orang beriman kepada Allah, maka ketika itulah Malakul Maut akan turun bersama dengan malaikat-malaikat rahmat untuk menjemput roh yang baik. Dan bila mana Malakul Maut sampai dekat manusia, dekat si fulan bin si fulan, Malakul Maut akan pergi ke atas kepala, untuk tarik roh orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat rahmat bila mana mereka turun bersama dengan Malakul Maut, mereka akan turun bawa kain kafan dan wangi-wangian daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana roh tu dah dikeluarkan oleh Malakul Maut, ketika itulah dipakaikan dengan kain kafan itu, diberi, dan ketika itu jugalah roh itu diberi wangian daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan roh yang beriman tadi dibawa ke langit pertama, langit kedua, sampailah langit ketujuh. Dan kata Nabi SAW, bila mana roh tadi dibawa oleh malaikat rahmat dengan Malakul Maut, dibawa naik ke langit pertama, ketika itulah langit pertama dibuka oleh penjaga langit pertama. Dan ketika itulah bila mana naiknya roh yang beriman dipakai wangi-wangian daripada syurga, injak je kaki dekat langit pertama, ketika itulah satu langit pertama boleh bau wanginya roh itu. Dan sehinggalah menyebabkan para malaikat pada masa tu bertanya, wangian ini daripada roh siapa? Roh siapakah yang naik pada masa tu? Dan kata Nabi, ketika itulah nama manusia yang paling dia suka disebut dalam kalangan para malaikat. Maka roh tadi bila mana sampai langit pertama, pergilah langit kedua, langit ketiga, sampailah langit ketujuh. Bila mana sampai dekat langit ketujuh, maka Allah memuji roh ini, wahai roh yang baik, kamu telah taat kepada aku, kamu telah beriman kepada aku. Allah memuji roh yang baik. Dan ketika itulah Allah mengarahkan malaikat untuk meletakkan buku amalan roh ni dekat satu tempat yang bernama Illiyin. Adapun orang yang tidak beriman kepada Allah, buku amalan mereka akan ditempatkan di satu tempat yang bernama Sijjin. Dan ketika itulah bila mana sudah ditempatkan buku amalan roh yang baik tadi, maka dikembalikan dekat bumi roh tadi, diturunkan daripada langit ke-7, 6, 5, 4 sampai langit ke-1 dan sampai ke bumi. Lalu bila mana sampai ke bumi, jenazahnya sudah pun dibawa oleh ahli keluarganya daripada rumah, telah pun disemayangkan, telah pun dimandikan, telah pun dikafankan, kemudian nak ditanam. Ketika itulah roh dimasukkan balik ke dalam jasadnya bila mana sudah pun dikebumikan. Dan ketika itulah kata Nabi SAW, bila mana ahli keluarganya sudah meninggalkan, roh tadi boleh mendengar tapak kaki ahli keluarga mereka yang terakhir meninggalkan kuburnya. Dan bila mana sudah meninggalkan, sebelum datangnya malaikat Munkar dan Nakir, kata Nabi, akan ada satu cahaya yang datang kepada orang beriman kepada Allah. Cahaya itulah, kata Nabi, cahaya itulah adalah amalan mereka bila mana mereka berada dekat dunia. Cahaya itulah adalah amalan mereka yang akan menemani mereka sampai ke hari kiamat, yang akan menemani mereka dalam kubur. Dan cahaya itu pergi dekat kita, dan cahaya amalan tadi akan memberi peringatan kepada kita, wahai si fulan bin si fulan, sesungguhnya aku adalah amalan kamu. Bila mana kamu dekat dunia, kamu banyak melakukan amal ibadah, maka akulah amalan dia. Dan sungguh sekejap lagi akan datang 2 orang malaikat, dan kamu jangan takut dengan mereka, kerana mereka datang kepada kamu untuk tanyakan soalan kepada kamu, man rabbuka, man nabiyyuka, man dinuka, sampai habis. Kamu jawab sahaja soalan daripada mereka, insya-Allah kamu akan selamat daripada mereka. Cahaya tadi ataupun amalan tadi akan menemani kita sampai ke hari kiamat. Dan ketika itulah, kata Nabi, bila mana dah sampai cahaya kepada manusia, datanglah 2 orang malaikat Munkar dan Nakir dan tanyakan soalan kepada mereka yang beriman kepada Allah. Dan kata Nabi, hanya sekali sahaja soalan ditanya, maka terjawab kesemuanya, maka hiduplah selama-lamanya jenazah tadi ataupun roh tadi di alam barzah. Dan mereka boleh bertemu dengan roh-roh yang lama kerana mereka berada di alam barzah. Cuma Nabi tak bagi tahu dekat mana sebenarnya alam barzah. Tapi dekat alam barzah nanti ni, bila mana orang beriman akan dikumpulkan satu tempat, yang mana mereka boleh jumpa orang yang dah lama masuk ke alam barzah. Andai kata ahli keluarga mereka kesemuanya orang beriman kepada Allah, andai kata ahli keluarga mereka yang dah lama meninggal kesemuanya beriman kepada Allah, maka mereka boleh bertemu dalam alam barzah nanti ni. Lalu bila mana ditanyakan oleh orang yang baru kepada orang yang lama, adakah kamu melihat sekian, adakah kamu melihat sekian ahli keluarga aku? Kerana ahli keluarga aku sudah lama meninggal, kerana aku cari di satu alam barzah tidak aku dapati mereka. Dan ketika itulah orang lama yang duduk di alam barzah, ruh di alam barzah akan kata, wahai saudara, sungguh ahli keluarga kamu yang kamu cari di alam barzah tak jumpa-jumpa. Sungguh nasib tidak sama baik dengan kita.
Sungguh nasib dia tak baik sama macam kita kerana dia ditempatkan satu tempat yang lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tempat perkumpulan roh yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa yang berlaku kepada roh yang jahat pula? Jadi bila mana Allah kata kepada Malakul Maut, wahai Malakul Maut, pergi ambil roh mereka, pergi ambil roh si fulan bin si fulan, maka ketika itulah Malakul Maut akan turun bersama dengan Malaikat Azab, yang mana Malaikat Azab akan bawa satu kain kafan dan satu wangian yang sangat busuk daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika mana sampai dekat bumi Malaikat Maut, dan bila mana sampai dekat si fulan bin si fulan, ketika itulah Allah akan memperlihatkan manusia akan wajah Malakul Maut. Andai kata yang melihat itu adalah orang tidak beriman kepada Allah, maka mereka akan melihat wajah Malakul Maut dengan sangat bengis, dengan sangat garang, yang menyebabkan roh yang tidak mau keluar daripada jasad dia. Sakit takutnya melihat wajah Malakul Maut menyebabkan roh tadi tak mau keluar daripada jasad tu, yang menyebabkan Malakul Maut terpaksa rentap roh tadi keluar. Dan bila mana roh tadi dah pun keluar, ketika itulah dipakaikan satu kain dan diberi wangian yang sangat busuk daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dibawa ke langit, dibawa ke langit juga. Lalu bila mana sampai dekat langit pertama, marah malaikat penjaga langit pertama kepada roh yang jahat tadi. Kamu tak layak berada dekat sini. Kamu orang tidak beriman kepada Allah, maka kamu tak layak berada dekat sini. Maka diambil roh yang jahat tadi, maka dicampak dekat bumi. Maka ketika itu jugalah dimasukkan ke dalam jasadnya. Dan bila mana sampai malaikat Munkar dan Nakir kepada mereka, orang yang tidak beriman kepada Allah, ketika itulah mereka akan ditanyakan soalan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kata Nabi SAW, andai kata datangnya malaikat Munkar dan Nakir, matanya kebiru-biruan, andai kata dia bercakap, andai kata dia berkata-kata, akan keluar api daripada mulut dia. Dan bila mana dia bercakap, akan bunyi guruh yang sangat kuat seolah-olah. Dan dekat tangan Munkar dan Nakir ada satu penukul daripada besi. Andai kata Nabi, penukul besi itu yang dibawa oleh Munkar dan Nakir tadi diletakkan satu bukit di atas satu gunung yang sangat besar, sungguh gunung itu akan hancur. Gunung itu akan hancur disebabkan beratnya penukul yang dibawa oleh Munkar dan Nakir. Lalu bagaimana dengan badan kita yang 4 kerat ni? Sebab apa setiap kali ditanyakan soalan pasti tidak boleh nak jawab? Kata Nabi, bila mana ditanyakan soalan oleh malaikat Munkar dan Nakir, tanya kepada orang tidak beriman kepada Allah, seolah-olah mulut mereka dikunci sehinggalah mereka mengatakan tak boleh nak berkata-kata, tak boleh nak jawab, sampaikan mereka terpaksa kata terkunci mulut mereka daripada menjawab soalan daripada Munkar dan Nakir. Setiap kali soalan tak dapat jawab, sekali itulah akan dipukul. Setiap satu soalan tak dapat jawab, setiap kali itulah akan dipukul oleh malaikat Munkar dan Nakir. Dan ada riwayat mengatakan malaikat Munkar dan Nakir akan tanya kepada orang tidak beriman kepada Allah selama 1 minggu. Ada juga pandangan mengatakan sebulan. Cuma wallahu alam selama mana. Ketika itu jugalah mereka dalam keadaan penyesalan kerana dekat dunia dulu mereka tinggal solat, mereka tinggal puasa, tak tutup aurat dan sebagainya. Penyesalan dalam diri mereka. Kerana kita ada satu kisah yang mana Nabi ceritakan dalam kitab Riyadhus Salihin. Satu hari Nabi kata ada seorang lelaki daripada bangsa Israel, yang mana lelaki ini telah pun membunuh seramai 99 orang. Membunuh 99 orang yang tidak berdosa, dia bunuh macam tu sahaja. Lalu pada hari itu dia rasa nak bertaubat kepada Allah, dia insaf di atas perbuatan dia. Maka dia pergilah mencari seorang yang boleh tunjuk jalan kepada dia. Maka dia dapati adalah seorang yang boleh bantu dia. Dia adalah ahlul ibadah. Orang yang buat ibadah kepada Allah sahaja dalam keadaan tidak ada ilmu, beramal tapi tidak ada ilmu, solat tapi tidak ada ilmu, berzikir tapi tidak ada ilmu, malas nak upgrade diri, malas nak mencari guru. Maka lelaki tadi pergilah jumpa ahlul ibadah tadi. Maka bila mana diceritakan kepada ahlul ibadah tadi yang aku telah buat dosa sekian-sekian, telah membunuh 99 orang, maka kata ahli ibadah tadi, wahai pemuda, kamu tak layak bertaubat kepada Allah disebabkan kamu telah membunuh 99 orang yang tidak berdosa. Kamu telah membuatkan ramai orang menangis. Kamu telah membuatkan ramai orang kesedihan di atas kematian ahli keluarga mereka disebabkan kamu telah membunuh seramai 99 orang. Maka hari ini kamu tak layak bertaubat kepada Allah. Ketika itu jugalah pemuda tadi marah dengan ahli ibadah tadi, menyebabkan pemuda tadi bunuh ahli ibadah tadi. Maka pemuda tadi pergilah cari guru yang lain, dan dia dapati ada seorang lagi guru yang boleh bantu dia. Maka bila mana sampai dekat guru tadi adalah guru yang alim, guru yang soleh. Ceritakan kepada guru tadi, wahai guru, sekian-sekian aku telah buat dosa dan aku telah membunuh seramai 100 orang. Dan kata guru tadi, wahai pemuda,
Apa yang menyebabkan kamu, apa yang menghalang kamu daripada kamu bertaubat kepada Allah? Tidak ada yang menghalang kamu, wahai pemuda. Dekat mana kamu tinggal? Maka diceritalah sekian-sekian tempat dia. Dan ketika itulah kata Ahlus Soleh tadi, dan ketika itulah kata Syekh tadi yang soleh tadi, tempat kamu tinggal sekarang adalah tempat kemungkaran. Ramai dalam kalangan mereka yang dimurkai oleh Allah, bermain judi, minum arak, tak solat, tak tutup aurat. Maka keluarlah daripada tempat yang dimurkai oleh Allah. Pergilah ke satu tempat yang mana tempat itu penuh dengan orang beriman kepada Allah. Segeralah pindah. Maka lelaki tadi ikut sarana daripada Syekh tadi. Dia packing barang apa sebagainya. Dia keluar daripada rumah dia. Dia keluar daripada kampung dia. Dia meninggal ke tempat yang penuh dengan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam perjalanan dia tu, Allah takdirkan lelaki tadi meninggal. Bila mana meninggal lelaki tadi, maka turun terus dua tim daripada langit. Tim pertama adalah malaikat rahmat dan tim kedua adalah malaikat azab. Saling berebut di antara satu sama lain, siapakah yang akan mengambil ruh lelaki tadi. Kata malaikat rahmat, akulah yang layak mengambil ruh ini, disebabkan ruh ini dalam perjalanan nak bertaubat kepada Allah. Kata malaikat rahmat, tidak, kamu tak layak, yang layaknya aku. Kerana lelaki ini, kerana ruh ini tidak pernah berbuat satu kebaikan walaupun sekali, maka akulah selayaknya mengambil ruh ini. Ingat, bila mana ruh kita diambil oleh malaikat azab, sungguh tempat kita dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kata roh kita diambil oleh malaikat rahmat, insya-Allah roh ataupun kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itulah bila mana berebut di antara satu sama lain malaikat rahmat dengan malaikat azab, Allah datangkan seorang lagi malaikat untuk menjadi juri. Yang mana kata juri tadi, mana malaikat yang ketiga tadi kata, kamu pergi ukur jarak di antara tempat dia meninggal, tempat dia mati dengan tempat yang dia tinggalkan, dengan tempat yang dia akan tuju, tempat kebaikan lah. Andai kata di antara salah satu tempat ada tempat yang paling dekat, contoh tempat kebaikan yang paling dekat, maka malaikat rahmat akan bawa. Andai kata tempat yang dia tinggalkan sangat dekat, maka malaikat azab akan bawa dia. Bila mana diukur jarak satu jengkal sahaja, dekat satu jengkal sahaja, yang lebih dekat adalah tempat yang akan dituju, tempat dengan penuh kebaikan. Ketika itulah malaikat rahmat akan bawa dia. Jadi itu di antara kisah kita pada hari ini berkaitan dengan bagaimana manusia daripada alam dunia pergi ke alam ruh. Bagaimana persiapan manusia daripada alam dunia pergi ke alam ruh. Jadi moga dengan perkongsian saya pada hari ini memberi manfaat kepada anda dan anda boleh belajar sesuatu. Dan andai kata anda belajar sesuatu daripada video saya pada kali ini, anda kongsikan kepada orang lain, biar orang lain boleh belajar sama, orang lain pun boleh tahu sama berkaitan dengan alam barzakh. Itu sahaja daripada saya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.